Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Assalamualaikum. Ustaz? Baik. Saya Muhammad Afi, datang daripada Talang. Ya. Saya datang nak jumpa Ustaz. Saya nak tanya satu soalan berkaitan dengan jemaah kebenaran. Sila. Boleh tak Ustaz terangkan apakah ciri-ciri jemaah kebenaran tersebut? Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Afiq, saudara Afiq yang bertanya. Jadi persoalan jemaah kebenaran ni, Afiq, dia satu persoalan yang besar. Sebab sebelum ni kita tak berapa sangat ambil peduli benda-benda yang macam ni. Sebab umat Islam ni pada umumnya kita belajar, contohnya belajar tauhid, tapi taklah mendalam sangat tauhidnya. Kita belajar fiqh, tapi tak sepenuhnya yang kita ketahui. Begitu juga dengan ilmu tasawuf kita belajar, tapi taklah kita mendalam berkaitan dengan ilmu tasawuf tu. Jadi akhirnya timbul fitnah. Itu yang Nabi kata pada An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba atau kama qala. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah bahawa Islam ni mulanya dagang. Dagang ni maknanya pelik. Pelik, ganjil, luar biasa. Dan di akhir zaman kita lah, sebab kita hidup akhir zaman, Islam akan kembali pelik dan ganjil. Lebih-lebih lagi bila awak bertanya berkaitan dengan jemaah kebenaran, yang orang pun tak ambil tahu. Yang orang tahu pergi masjid, sembahyang berjemaah, menuntut ilmu, habis cerita. Sembahyang berjemaah di masjid. Orang tak tahu ada jemaah, kita kena berjemaah, mencari kebenaran itu wajib. Ramai yang tak tahu. Walau bagaimanapun, memanglah Ustaz memang ada plan, ada rancangan untuk bagi satu kuliah yang panjang lebar lah, yang mungkin mengambil masa dalam setengah jam atau lebih lah. Tapi untuk pada petang ini saya akan ringkaskan berkenaan dengan ciri-ciri jemaah kebenaran. Yang pertama ni sekali. Yang pertamanya, jemaah kebenaran ni mesti ada pemimpin. Ini secara ringkas, secara point tu saya bagi. Siapa yang nak cari jawapan yang lebih lanjut boleh tanya, ataupun tunggu siri yang saya akan cerita lebih lanjut, detail lah, dengan segala macam hujah. Yang pertama, jemaah kebenaran itu pemimpinnya mesti keturunan Ahlul Bait. Makna keturunan Nabi. Makna dia bukan mesti orang Arab, tapi dia keturunan Nabi, Ahlul Bait. Keturunan Arab, dia Ahlul Bait. Dia mungkin Ajam. Itu yang dikatakan tidak ada bezanya antara orang Ajam ni orang yang bukan Arab lah, dengan orang Arab, melainkan takwa. Itu pertama sekali. Ciri pemimpin tu kena tengoklah nasab dia, tengok keturunan dia, ini Ahlul Bait ke tidak. Kalau tidak, ini maknanya pemimpin jemaah kebenaran yang sebenar, yang secara mutlak, yang akan mengembalikan Islam di tempatnya sebagaimana zaman Nabi SAW. Yang keduanya, pemimpin ini perlu ada buah pemikiran yang global, bersifat sejagat. Buah fikiran dia, idea dia. Kenapa kita kena katakan macam itu? Sebab mana mungkin jemaah kebenaran ini, dia punya pemimpin dia, ilmu dia tak meluas. Sebenarnya jemaah kebenaran dimaksudkan ni, dia akan memimpin dunia. Bila dia memimpin dunia, dia kena ada satu ilmu. Bahkan ilmu ni, ilmu satu benda yang ilmu yang boleh menyelesaikan semua masalah dunia. Ini saya bagi point saja, ringkas-ringkas. Kalau tidak ada ilmu yang boleh menyelesaikan masalah dunia, dia dianggap satu jemaah yang tidak global. Jadi buah pemikiran itu penting. Sebab itu Nabi Muhammad SAW, dia bawa Islam, dia bawa ilmu-ilmu. Dia bawa ilmu-ilmu yang boleh menyelesaikan semua masalah bangsa Arab dan seluruh dunia. Itu dua. Yang ketiga, jamaah kebenaran di akhir zaman ini, dia mesti ada kaitan dengan Imam Mahdi. Yang ni lagilah satu benda yang mungkin kontroversi, tak boleh terima dia orang. Kenapa ada dilibatkan dengan Imam Mahdi? Sebabnya ia akan menguasai dunia ni Imam Mahdi. Dan sebelum Imam Mahdi menguasai dunia, dia ada satu tokoh yang sebelum Imam Mahdi ni akan dapat kuasa negara, kuasa politik, kuasa negara, namanya kuasa daulah, yang akan diserahkan kepada Imam Mahdi ni berdasarkan kepada hadis lah. Jadi maknanya di sini dia ada kaitan dengan Imam Mahdi serah kuasa. Jadi bukanlah maknanya jemaah kebenaran ni syok-syok sendiri tak ada kaitan dengan Imam Mahdi.
Kalau jemaah kebenaran di akhir zaman mesti wajib ada kaitan dengan Imam Mahdi. Itu kalau kita nak tahu. Kalau tidak, itu bukan jemaah kebenaran. Jemaah yang biasa-biasa. Bila dia nak berjihad, dia nak berjuang dalam Islam, bila dia ikhlas, jujur dapat pahala. Tetapi bila kerana dia jemaah tak ada kaitan dengan Imam Mahdi, itu bukan jemaah kebenaran. Itu dah berapa dah saya bagi tahu. Kemudian jemaah batuk sikit. Ini Afiq kan. Jadi faham ya Afiq kan? Jadi sekarang ni seterusnya pemimpin jemaah kebenaran ni dia akan mendapat ujian yang berat. Sebagaimana kata Nabi SAW, asyadun nasi bala'an summal anbiya summa qala Nabi SAW, asyadun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling teruk diuji ialah nabi-nabi. Mana lepas tu daripada pejuang-pejuang kebenaran, para-para wali ni, ujian tu mengikut tahap keimanan dia. Jadi ujian yang diperolehi yang dihadapkan oleh yang dihadapi oleh pemimpin jemaah kebenaran ni, ujian dia besar, bukan kecil. Sebab dia akhirnya akan dapat menguasai negara. Lepas tu dapat menguasai negara pun dengan cara diberi kuasa, bukan rampah kuasa. Bukan rampah kuasa. Orang ingat Islam nak naik mestilah rampah kuasa. Al-Islam ya'lu wa la yula alaih. Islam tu tinggi, tak ada lebih tinggi daripada Islam. Jadi bukan dengan cara rampah kuasa, tapi dengan cara kasih sayang. Ajaib tu. Dengan cara diberi kuasa. Ajaib tu. Dengan tidak berperang. Ajaib tu. Inilah kehebatan. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembalikan Islam cara macam tu. Jadi ujian dia berat. Dianaktirikan, dipinggirkan, orang tak terima, orang kata sesat dan macam-macam. Jadi jemaah kebenaran itu ciri-ciri dia macam tu. Itu sebab itu saya baca hadis tadi, permulaan Islam tu dagang. Nabi bawa Islam. Semua Nabi bawa kebenaran, tapi orang sesatkan Nabi-Nabi. Nabi Muhammad sendiri orang sesatkan perjuangan dia. Itu kena faham. Jadi ujian dapat terus. Kalau steady je kan, itu bukan jemaah kebenaran. Ini perkara-perkara yang kita kena perhatikan lah. Kemudian seterusnya, jemaah kebenaran yang lebih penting lagi, bila dia berjuang walaupun ujian tu berat, tapi dia boleh mengatasinya. Maknanya Allah bagi laluan, dia lulus dalam ujian itu. Akhirnya dia melepasi. Sesuai dengan hadis Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yaduruhum hatta ya'ti amrullah. Sentiasa ada jemaah kebenaran, ada taifah yang memperjuangkan kebenaran walaupun dapat ujian, peringkat individu ke peringkat mana-mana orang yang mengenepikan mereka, yang menolakkan mereka, yang tidak menerima mereka, tapi mereka terus bergerak ke depan, move on, maju ke depan. Mereka bersifat global, dan akhirnya mereka ini sampai masanya diterima. Apabila keadaan sudah nazak, apabila keadaan sudah teruk, akhirnya barulah diterima. Sebab manusia itu sikap dia macam tu. Selagi mereka ini mempunyai wang yang banyak, selagi mereka ini boleh buat, mereka rasa mereka mampu, mereka boleh. Tapi sehingganya akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kuasanya, akhirnya jemaah kebenaran ini akan dapat kuasa melalui diberi kuasa. Dia berlaku secara aman, dan akhirnya orang pun suka, menjadi rahmat. Jadi kalau kita yakin jemaah kebenaran ini dengan ciri-cirinya ada di negara mana-mana lah. Kalau kata Indonesia lah, kalau kata Turki lah, kalau kata tak kira di mana, dia mesti menepati ciri-ciri apa yang saya sampaikan ini. Dari segi keturunan dia saya sebut, buah pemikirannya. Dan dia lagi satu ciri jemaah kebenaran, dia bisa ada role model. Dia bukan hanya berceramah saja, bercakap je dah. Dia ada role model semua bidang. Ya ayyuhallazina amanu khudus silmi kafah. Masuk Islam semuanya. Semua bidang dia ada. Bidang pendidikannya, akidahnya tepat, ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu dari segi pendidikannya, dari segi ekonominya, dari segi dakwah antarabangsanya, semua sudut lah, katalah bidang apa pun, mereka ada contoh. Tak mungkin jemaah kebenaran di akhir zaman nak mengembalikan Islam yang bertaraf dunia, dia suku-suku je. Yang ni jadi Islam, yang tu tak Islam, yang ni tak Islam. Di sinilah kita tahu. Kemudian seterusnya ciri-ciri jemaah kebenaran, dia mesti mendapat bantuan daripada Allah.
bantuan daripada Allah ni maknanya pemimpin nombor satu dia akan dapat karamah. Jadi kalau pemimpin tu berjuang hanya berdasarkan kepada yang zahir-zahir saja, maknanya yang bersifat batin, yang bersifat misal kata kasyaf, misal kata ilham, ini tidak ambil kira, tidak ambil peduli, maka ini maknanya jemaah yang biasa-biasa saja. Jadi kalau jemaah yang biasa-biasa saja, ini maknanya bukanlah jemaah kebenaran. Sebab jemaah kebenaran itu pemimpin itu diberi barakah, dibantu oleh Allah sehingga ternampaklah akhirnya. Tapi macam saya kata, di jemaah kebenaran ini bukan terus-terus orang terima. Macam Nabi juga, bada'al Islamu ghariban, Islam itu pelik, ganjil. Bukan Nabi terus-terus orang terima. Orang tak terima Nabi, orang tolak dakwah Nabi. Sehingga akhirnya barulah bila Nabi dapat kuasa, berbondong-bondong orang masuk Islam. Jadi Hafiz, saya rasa sekadar itu saja, insya-Allah. Jadi memang saya memang plan lepas ini akan menceritakan lanjutan daripada ciri-ciri kebangkitan Islam dari timur ni. Kenapa timur? Dan timur ni yang dimasukkan di mana? Apa hujah-hujahnya? Berdasarkan fakta realiti, berdasarkan hujah daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi terima kasih kerana bertanya. Kita boleh berkongsi maklumat dengan kawan-kawan kita. Mudah-mudahan kawan-kawan kita mendapat hidayah. Mudah-mudahan kita mendapat taufik. Jadi terima kasih kerana ziarah saya Hafiz pada petang ini. Mudah-mudahan kedatangan enta pada petang ini diberi rahmat oleh Allah SWT. Sekian saja Hafiz. Saya sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.